Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik anak-anak. Cikgu akan terangkan bagaimana 10 kaedah ni boleh menyebabkan mikroorganisma tidak boleh membiak. Okey. Kita tengok satu persatu, pergi kepada muka surat 138. Okey, yang pertama adalah kaedah pendidihan. Pendidihan ni di mana adalah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Okey, kita highlight pada perkataan suhu yang tinggi. Kita tahu tadi 5 faktor yang menyebabkan mikroorganisma boleh membiak adalah suhu yang sesuai, kan? Okey, jadi kalau suhu yang terlampau tinggi akan menyebabkan mikroorganisma itu boleh mati. Okey, seterusnya adalah kaedah penjerukan. Okey, penjerukan ni kaedah merupakan proses merendam makanan dalam larutan garam dan gula. Okey, kandungan gula yang tinggi pada makanan itu yang menyebabkan mikroorganisma tidak boleh membiak. Dan juga lagi satu, ada setengah kaedah penjerukan akan diletakkan cuka. Okey, cuka ni sifat dia kita tahu, sifat dia asid. Jadi bila larutan itu berasid, mikroorganisma juga tidak boleh membiak. Okey, yang ketiga adalah pembukusan vacuum. Okey, pembukusan vacuum ni contoh dia adalah sausage. Okey, makanan-makanan frozen, sausage ataupun kadang-kadang ada keropok leko yang vacuum, kan? Vacuum ni maksudnya udara dalam bekas makanan tu dikeluarkan. Okey, jadi dekat situ tiadanya kehadiran udara. Bila tiada kehadiran udara, mikroorganisma juga tidak boleh membiak. Okey, seterusnya adalah kaedah pengeringan. Kaedah pengeringan ni kita jemur bawah matahari. Okey, bertujuan untuk mengeluarkan mengeluarkan air daripada makanan tersebut. Tujuannya nak keringkan. Okey, bila tiadanya kehadiran air, okey, maknanya mikroorganisma juga akan terbantut, dia tidak boleh membiak. Okey, seterusnya adalah kaedah penyejukan dan penyejuk bekuan dan pendinginan. Beza dua ni. Kalau penyejuk bekuan yang kita simpan pada suhu 0 darjah Celsius. Okey. Kalau pendinginan adalah bahagian bawah, biasanya bahagian bawah peti sejuk, bahagian chiller tu. Itu namanya pendinginan. Kalau penyejuk bekuan pada 0 darjah Celsius, kalau pendinginan kurang dari 18 darjah Celsius. Okey. Beberapa perkara yang saya nak highlight di sini. Okey, makanan yang dikeluarkan dari kaedah pendinginan bila kita panaskan, okey, tadi tu pada kaedah pendinginan, mikroorganisma itu bukan mati, dia hanya tidak aktif. Mikroorganisma hanya akan mati apabila terkena suhu yang terlampau tinggi. Okey, maknanya kalau kita keluarkan makanan daripada peti sejuk, kemudian kita panaskan, barulah mikroorganisma itu mati. Kalau kita keluarkan makanan daripada peti sejuk, kita terus makan, berkemungkinan mikroorganisma itu akan aktif semula. Okey, itu yang boleh menyebabkan kadang-kadang makanan dah rosak, awak makan makanan dia keluar daripada peti sejuk, dah 2-3 hari dalam peti sejuk, awak makan, boleh menyebabkan cerit berit. Okey, itu tanda-tanda mikroorganisma dah bertumbuh. Okey, seterusnya adalah kaedah pemasinan. Okey, kaedah ini menggunakan garam bagi menyingkirkan kelembapan udara makanan. Okey, kalau kaedah pengeringan, okey, kalau kaedah pengeringan, okey, kita jemur bawah matahari. Tapi kalau kaedah pemasinan, kita menggunakan larutan garam yang terlampau tinggi. Tujuan dia untuk mengeluarkan, okey, kelembapan pada makanan. Okey, dan kaedah ini adalah yang popular lah. Contoh dia adalah ikan kering, telur masin, sayur asin, jeruk masin tu, kan? Okey, banyaklah kaedah-kaedah yang makanan yang menggunakan kaedah pemasinan. Okey, seterusnya pelilinan. Okey, pelilinan ni contohnya kalau kamu semua pergi contoh supermarket, nampak buah dia sangat segar, kulit dia cantik lagi. Contohnya buah tomato, okey, buah lemon, apple, kulit dia licin, sangat cantik. Bermaksud sebenarnya buah itu adalah buah import. Okey, buah import mengambil masa yang lama. Kalau awak tengok kadang-kadang buah-buahan kita letak dekat luar, contoh pisang ke,
apple tanpa diawet, dia tak tahan lama. Jadi cara dia untuk memenuhi pasaran dekat Malaysia ni, dia mengimport barang makanan dari luar, dan caranya dia perlu dililinkan. Okey. Biasanya lilin tu akan dicairkan dan disalut. Disalut pada permukaan buahan atau sayuran tersebut. Okey. Tapi biasanya sayur-sayuran yang keras lah, sayuran seperti dedaunan tak boleh. Okey, seterusnya adalah kaedah pengetinan dan pembotolan. Ada 3 lagi kaedah pengetinan dan pembotolan, pempasturan dan juga penyalaian. Okey, saya pergi kepada penyalaian dulu. Penyalaian ni dia hampir sama dengan kaedah pengeringan. Berbezanya dia menggunakan asap. Dia menggunakan asap. Tadi saya bagi tahu, bila kita menjadikan makanan tu panas, dia akan mengeluarkan air-air cecair pada makanan tu. Okey, jadi dia akan kering. Contoh dia adalah pisang salai. Okey, daging salai, itik salai. Okey, banyaklah sebenarnya. Okey. So apakah menyebabkan mikroorganisma tak boleh membiak? Sebab tiada kehadiran air dalam makanan yang disalai ni. Okey. So nak kata di sini, setiap kaedah pemakanan, kaedah pengawetan makanan berbeza dia punya fungsi, tidak sama. Kalau macam okey, saya pergi habiskan lagi 2. Ya, seterusnya adalah pengetinan dan pembotolan. Okey, kalau pengetinan dan pembotolan ni melibatkan proses mendidihkan makanan untuk membunuh mikroorganisma, kemudian dimasukkan dalam bekas yang kedap udara. Okey. Saya bagi contoh. Kalau pengetinan ni, contoh dia makanan-makanan dalam tin. Okey, makanan tu yang kebiasaannya kalau kat luar dia cepat rosak, tapi bila dimasukkan dalam tin, melalui kaedah pengetinan dan pembotolan ni, dia akan jadi tahan lama. Okey, maksudnya kita tengok kepada proses tu. Mula-mula makanan dimasukkan ke dalam tin. Tin dipenuhkan dengan sos atau minyak atau larutan gula. Tin dipatri maksud di seal lah, dia punya apa nama panggil, penutup tin tu. Okey, untuk menjadikan dia kedap udara. Maksudnya tak boleh udara masuk, tak boleh. Jadi bila tiada udara masuk, dia akan tahan lama. Dan juga tin dipanaskan dalam period tekanan untuk membunuh semua bakteria. Dipanaskan dalam suhu yang tinggi. Okey, beza dengan pempasturan. Dia hampir sama tapi sebenarnya berbeza. Beza dengan pempasturan, dia dah panaskan, dia akan panaskan pada suhu yang tertentu supaya nak jaga khasiat makanan tersebut. Okey. Kalau pempasturan ni, dia bagi saya pempasturan adalah lebih selamat berbanding pengetinan, sebab pempasturan dia masih menjaga khasiat pada makanan. Biasanya pempasturan ni adalah susu segar, susu segar. Saya tak nak sebut brand lah, awak boleh tengok. Okey. So itu beza dia antara pengetinan dan pembotolan dan juga pempasturan. Okey, antara banyak-banyak kaedah pemakanan ni, yang selamat dia punya khasiat dia adalah kaedah pempasturan. Okey, dan yang paling orang kata paling selamat dari segi untuk membunuh mikroorganisma adalah kaedah kita didihkan dia lah. Contoh kalau makanan yang keluar daripada peti ais, kita sebelum makan kita kena didihkan dia supaya mikroorganisma terbunuh. Okey, so itulah 10 kaedah pemakanan yang kita belajar hari ini. Okey, saya harap kalau ada perkara yang tak faham, awak boleh tanya dekat bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.